Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita nak cari counter. Okay, kita nak cari counter berpandukan indikator MACD. Okay, so sebelum tu saya just terangkan sedikit sebanyak mengenai indikator MACD ni. Okay, so indikator MACD ni dia ada dua garisan. Okay, so kalau saya buka besar sikit di sini, so dia ada dua garisan. Okay, garisan yang warna biru ni dan juga garisan yang berwarna orange. Okay, selain daripada tu kita juga ada dipanggil sebagai histogram. So ada color hijau dan merah ni. Hijau pekat ni menunjukkan bahawa dia kira macam ni. Dia kira garisan biru ni tolak dengan garisan orange tu, dia akan dapat histogram tersebut. Okay, semakin besar jarak di antara garisan biru dan orange dia menunjukkan bahawa momentum dia semakin kuat. So sebagai contoh kat sini kita nampak momentum dia semakin kuat. So jarak di antara garisan biru dan garisan orange ni adalah semakin lebar, semakin jauh. Itu menunjukkan bahawa momentum dia, bullish momentum dia makin kuat. And then kat sini kita ada garisan kosong. Di atas garisan kosong ni kita namakan kawasan dia adalah kawasan bullish, di bawahnya adalah bearish. Selain daripada itu, kita ada persilangan. Kat sini kita nampak dia bersilang. Garisan biru bersilang dengan garisan orange. Kemudian kat sini garisan orange bersilang dengan garisan biru. So apabila garisan biru crossing up ataupun bersilang dan naik ke atas garisan orange, ini dipanggil sebagai golden cross. Sebaliknya, sekiranya garisan orange ni bersilang dengan garisan biru menuju ke bawah, ini kita panggil sebagai death cross. So kena tahu istilah ni dulu. So ini dipanggil sebagai death cross. So bagaimana kita nak cari counter dengan menggunakan berpandukan kepada indikator MACD? So apa yang kita nak try cari sekarang ni adalah kita nak mencari counter-counter yang sedang membuat penurunan dan berada di atas kawasan, berada di dalam kawasan bullish, yang bermaksud dia sedang apa yang kita panggil sebagai membuat proses di dalam fasa correction. So garisan orange tu kita nak lihat dia berada di atas garisan biru dan masih lagi berada di dalam kawasan bullish. So simple. SOP nya adalah garisan biru garisan orange berada di atas garisan biru. Dan nombor 2 berada kedua-dua garisan berada di atas kosong. So ini adalah SOP untuk MACD. So bila dia berada di atas kosong, bermaksud dia sedang membuat satu yang dinamakan sebagai correction. So itu adalah objektif kita. Kita nak cari counter-counter macam ni lah. Dia sedang membuat correction. Kita bukan untuk beli lagi. Kita hanya untuk masukkan ke dalam watch list kita. So kita just buka stock screener ni di dalam trading view ni. And then bagi saya akan reset semua. So akan reset semua. Kemudian saya akan masukkan, katakanlah sebelum ni saya tak ada lagi benda lah ni. Ini adalah kosong. Saya akan masukkan kedua-dua MACD ni. So MACD level dan MACD signal. So apakah itu MACD level dan apakah itu MACD signal? Kita just boleh lihat dekat settings ni. So MACD level tu adalah merupakan MACD line yang berwarna biru. MACD signal ni adalah merupakan signal line yang berwarna orange. So kita kata tadi kita nak garisan orange berada di atas garisan biru. So apa yang kita boleh buat adalah MACD signal, just tekan butang kat sini.
Okay, dia akan tanya kat sini, kita boleh letak kat sini. So kita nak letak dia above apa? Above MACD level. Okay, so kat sini kita akan dapat, kalau klik kat sini, semua counter-counter ni adalah menunjukkan bahawa dia berada garisan garisan MACD signal tu berada di atas garisan MACD level. Okay, so MACD signal berada di atas garisan MACD level. Okay, then kita nak cari counter-counter yang dah berada di atas kosong, berada di dalam zone bullish. Okay, itu strategi pertama kita. Bermaksud dekat MACD level ni, kita kata kat sini, okay, nak tengok dia berada di atas kosong. Okay, so daripada sini kita boleh check lah. Macam tadi, okay, KNM is a clear cut. Okay, it's a clear cut untuk kita masukkan dalam watch list kita. And then kita tengok TFP kat sini. Okay, it's a clear cut, kita boleh letakkan di dalam watch list kita juga. Untuk Tenko, it's a clear cut, kita boleh masukkan di dalam watch list kita. Okay, and then RJM Plan dan sebagainya lah. So yang ni kita boleh masukkan ke dalam watch list kita. So untuk macam, tapi anda kena analisa lah, buat analisa sebelum anda masukkan ke dalam watch list anda. Okay, sebagai contoh dekat sini, untuk counter CIMB Group, so ini adalah counter non syariah. Okay, untuk counter CIMB Group, kita nampak dia berada di atas, okay, garisan kosong di sini. Okay, so bermaksud dia berada di dalam kawasan bullish. So apa yang kita nak lihat, okay, apa yang kita nak tunggu adalah signal daripada, kita boleh gunakan dua signal. Okay, satu daripada candlestick itself, okay, dan nombor dua, kita boleh juga berpandukan kepada moving average. Okay, di sini ada dua moving average sebenarnya. Okay, so kat sini kalau saya boleh keluarkan, okay, so saya telah buat dua moving average, iaitu moving average 20 dan 50. So bergantung kepada strategi anda, moving average apa yang anda nak pakai. Kebiasaannya saya akan pakai standard saja, 20, 50, 200. Itu apa yang saya gunakan lah. Okay, bermaksud apabila kita dah tahu dia sekarang membuat correction, okay, so kita hanya menantikan untuk dia membuat signal reversal candlestick. Okay, so reversal candlestick tu nak berlaku dekat mana? Berlaku dekat garisan di antara 20, EMA 20 dan EMA 50. Okay, so contohnya seperti CIMB ni. So kita nampak dekat sini. Okay, so kita nampak kat sini hampir-hampir membuat piercing candle. Okay, hampir-hampir. So dia tak lepas separuh daripada candlestick bearish ni, hampir-hampir. Okay, so kita boleh masukkan dia ke dalam watch list kita juga, tak ada masalah. Dan selain daripada itu, macam saya selalu ajarkan, okay, macam saya selalu ajar, kita juga harus, paling penting sekali, untuk membuat garisan support dan resistance. Okay, so membuat garisan support dan resistance. So cara yang paling mudah yang saya selalu gunakan untuk membuat garisan support resistance adalah dengan menggunakan Fibonacci tools. Okay, so daripada sini saya tarik daripada atas ke bawah. Okay, so saya dah tandakan ini adalah merupakan garisan-garisan support and resistance saya. Dan saya tukar kepada daily balik. Okay, saya tukar kepada daily balik, dan saya dapati bahawa the nearest support is basically pada sekitar, untuk CIMB ni adalah pada 4.61, dan the next resistance ialah pada sekitar 5.15. So saya boleh tunggu, sama ada saya boleh tunggu dia untuk turun sehingga ke 4.615 ni, ataupun saya boleh tunggu apabila dia membuat reversal candlestick. Okay, so ini adalah cara kita untuk membuat pencarian berdasarkan
screener yang dibuat berpandukan kepada indikator MACD. Okay, so selain daripada tu, anda juga boleh membuat screen tu berdasarkan harga dia. Contoh kata saya nak lihat di kaunter-kaunter yang di atas 40 sen sahaja, okay, above 40 cents. So dia akan screenkan kaunter-kaunter yang above 40 cents. Okay, so apabila dia dah screen tu, and then kita boleh buat analisis kita lah. Sebagai contoh, sekali lagi kat sini kita nampak MyEG dekat sini. Okay, so MyEG dah jatuh bawah RM1. So MyEG dah jatuh bawah RM1. Jatuh ke ataupun adjustment. So anda kena faham, itu salah satu lagi benda yang anda kena faham, sama ada dia jatuh ataupun dia membuat price adjustment. So MyEG baru ni mengumumkan ada memberi bonus, okay, memberi bonus isu kepada pemegang-pemegang saham dia. So disebabkan itu, dia harga dia adjusted, okay, dia bukan jatuh, harga dia adjusted. Dulu antara RM1.50 ke RM2, so sekarang ni dia dah adjust tinggal di bawah RM1. Okay, so back to this, just buat support and resistance. Okay, dekat sini kita boleh nampak kawasan di antara garisan EMA 20 dan EMA 50 ini. So kita boleh nantikan dia untuk membuat reversal candlestick. So counter seperti MyEG ni kita boleh untuk masukkan ke dalam watchlist kita bagi membuat pembelian berdasarkan strategi buy on dip. Dan kita boleh tengok lagi apa counter dia, CTOS. Okay, CTOS kita nampak, okay, kalau kat sini sebab CTOS ni baru saja berada di Bursa Malaysia. Okay, so data dia untuk daily chart ni masih lagi tak cukup. Okay, so anda boleh just tukar kepada 1 hour chart. So kat sini kita nampak dia untuk carta 1 jam ni, dia baru saja recover daripada kawasan bearish, and then dia sekarang ni meniti di atas garisan kosong. Okay, so daripada situ juga kita boleh buat analisa kita. Okay, so sebab sekarang ni dia dah naik kat sini. So bila dia dah naik, kita boleh membuat garisan Fibonacci ni untuk mencari kat mana aras potensi-potensi untuk dia turun. Okay, so di sini kita nampak dia support dia adalah sekarang ni pada RM1.82 berdasarkan aras Fibonacci. Next one is at RM1.77. Okay, so daripada sini juga kita ada di PIH, Armada, JNM, LB Aluminium. Okay, so LB Aluminium sebagaimana kita tahu harga aluminium melonjak naik. So kita bolehlah cek dan membuat analisa berdasarkan counter-counter ni. Not all, okay, bukan semua yang boleh kita masukkan ke dalam watchlist kita. So kita pilih berdasarkan yang mana yang apa orang kata cun dari segi market structure dia. Okay, untuk itu anda boleh rujuk video saya market structure di YouTube saya. Okay, so sekian ilmu untuk saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Pastikan anda like, share dan komen. Sekian, terima kasih.